Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada hari ini saya ingin berbicara secara ringkas mengenai hadis yang pertama daripada kitab 40 hadis Imam An-Nawawi. Iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Rawahu Al-Bukhari wal Muslim. Hadis ini adalah hadis yang darjatnya adalah hadis ahad atau gharib. Dinamakan hadis ahad gharib ni kerana hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang rawi sahaja daripada Rasulullah, iaitulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau seorang saja yang mendengar hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menjadi hadis yang masyhur di kalangan ulama. Kerana hadis ini merupakan satu tajuk yang penting mengenai mengenai kehidupan beragama dan kehidupan seharian sebagai seorang manusia. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda yang bermaksud innamal a'mal, innama sesungguhnya sesuatu, amalan itu, al-a'mal, amalan itu, bin niat, dengan niat. Maknanya dalam hadis ini satu lafaz yang umum yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna yang berkait dengan sesuatu yang tidak dilafazkan oleh Rasulullah. Innama sesungguhnya sesuatu amalan. Mana amalan itu dengan niat. Ba' itu apakah maksud bin niat itu? Ba' ulama menguraikan apa maksud ba'. Adakah ia yang bermasukkan satu amalan itu sah dengan niat? Adakah sesuatu amalan itu mendapat pahala dengan niat? Adakah sesuatu amalan itu pasti akan mencapai matlamat amalan tersebut dengan niat? Sebenarnya hadis ini ketiga-tiga makna ini adalah benar, boleh difahami daripada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga kan ulama menyatakan perkara niat ini, hadis niat ini termasuk ataupun dibincangkan dalam lebih 70 bab daripada bab fiqh yang memerlukan tentang niat. Dalam ibadat, dalam muamalat, dalam jinayah, dalam cerai-berai dan sebagainya, ada di sana memerlukan niat orang yang diniatkan untuk menentukan sesuatu perbuatan itu memberi natijah sesuatu. Sebagai contoh, di dalam hukum fiqh, dalam mazhab Syafi'i meletakkan niat merupakan syarat sah sesuatu ibadat. Contohnya kita berwuduk. Kita kena berniat untuk mengambil wuduk. Apabila kita nak solat, kita kena niat untuk solat. Dan di dalam niat solat ini mengandungi banyak perkara. Sebab solat itu mempunyai pelbagai jenis. Ada solat fardu juga ada zuhur, asar, ada fardu Jumaat, ada solat sunat. Jadi untuk membezakan di antara fardu dan sunat ialah dengan niat manusia. Perbuatannya sama, solat, takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud dan sebagainya. Dia perbuatannya sama, tetapi perbuatan yang sama boleh jadi amalan itu mendapat pahala fardu, boleh jadi dia adalah amalan sunat. Jadi yang membezakan fardu dan sunat adalah niat. Yang kedua yang membezakan fardu dengan fardu juga niat. Solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat. Yang membezakan zuhur dan asar adalah niat kita ketika mana kita menunaikan solat. Jadi solat itu, niat itu membezakan di antara fardu dengan fardu. Begitulah juga niat juga menjadikan sesuatu amalan itu yang harus mendapat pahala beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apabila kita menikmati makan. Makanan satu hukum makan minum adalah harus.
Tapi kalau kita berniat makan itu dengan tujuan untuk menguatkan diri kita melakukan ibadat, maka dengan niat tersebut telah memberi impak kepada nilai amalan kita, kita mendapat pahala beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita bersukan, berriyadhah, dia adalah biasa, dia adalah harus. Tetapi sekiranya kita berriyadhah, bersukan, melatih diri supaya menjadi kuat dengan tujuan untuk bersedia melakukan tanggungjawab dakwah dan jihad, maka kita mendapat pahala yang besar dengan melakukan rutin riyadhah. Tak kisah apa juga riyadhah, berjoging, bermain bola ataupun bersilat dan sebagainya. Tujuannya ialah kita melakukan aktiviti untuk memperkasakan, untuk menyihatkan badan, untuk menguatkan otot dengan niat untuk bersedia menanggung tanggungjawab dakwah, tanggungjawab bekerja untuk mendapat rezeki yang halal, tanggungjawab untuk berjihad di jalan Allah. Niat tersebut menjadikan perkara harus yang kita lakukan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita berniat di dalam perjalanan kita ke masjid untuk menunaikan solat berjamaah. Sebenarnya solat berjamaah mendapat pahala 27 ganda lebih pahala daripada solat bersendirian. Tetapi pekerjaan, aktiviti yang kita lakukan untuk menuju solat berjamaah itu banyak perkara yang menyebabkan kita mendapat pahala. Antaranya kita dapat pahala menyahut suruhan azan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kita pun kata la haula wala quwwata illa billah, dan kita berniat untuk menyahut suruhan azan, kita dah dapat pahala. Niat untuk menyahut suruhan azan. Lalu kita pun mandi, kita pakai pakaian yang bersih dan kita bersedia untuk keluar. Kita pakai pakaian kita dengan niat untuk menunaikan solat jamaah, perbuatan itu dengan niat dapat pahala. Kita keluar saja dari rumah, meninggalkan rumah dengan niat nak menuju ke surau masjid untuk menunaikan solat, perbuatan tersebut mendapat pahala. Kemudian kita melangkah pula kaki kita. Rasulullah menyatakan satu langkah kita berjalan menuju ke masjid, Allah akan angkat kita satu darjat dan akan buang daripada kita satu dosa. Kemudian kita, dan banyaklah pahala yang kita dapat apabila kita berjalan menuju ke masjid, masuk kaki, memakai pakaian kita baca doa, kita naik kenderaan kita baca doa, sampai di masjid kita langkah masuk kaki kanan kita baca, kita dapat pahala. Kita baca doa masuk masjid kita dapat pahala. Kita bersalaman dengan sahabat-sahabat kita, dihapuskan dosa antara kita dengan mereka. Kita niat i'tikaf dalam masjid, kita dapat pahala. Kita takbiratul ihram bersama imam, dapat pahala. Kita rapatkan saf, dapat pahala. Kita mendengar bacaan imam pun dapat pahala. Dan demikianlah pahala di dalam amal Allah berikan melalui niat. Sebab itulah niat itu menukarkan perkara harus, perkara biasa menjadi pahala, membezakan di antara fardu dengan fardu, dan menentukan fardu yang kita nak lakukan. Contoh, kita nak menunaikan solat fardu zuhur, kita kena tentukan fardu zuhur. Itu adalah bagaimana ulama bincangkan tentang niat. Kita mendapat pahala dengan niat. Satu perkara lagi juga yang terkandung dengan niat ini ialah kita mendapat pahala atau dosa dengan niat. Nah, ini berkaitan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang beribadat bukan kerana Allah, tapi kerana nak menunjuk-nunjuk dia telah melakukan syirik yang tersembunyi. Ada orang menuntut ilmu bukan kerana nak cari ilmu, tapi dia mencari ilmu, menuntut ilmu, buat kajian sebagai kerana nak berdebat dengan orang alim, kerana nak membodohkan orang yang bodoh. Dia akan dimasukkan ke neraka dengan niat tersebut. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah, mati di jalan Allah, tapi niat dia hanya semata-mata nak tunjuk dia tu berani, maka dia akan dibangkitkan dan dihumbatkan ke dalam neraka kerana dia berjihad bukan kerana Allah. Jadi dalam hadis niat ini juga, selain daripada membezakan di antara sunat dengan fardu, sunat dengan sunat, fardu dengan fardu, harus menjadi sunat, harus menjadi mendapat pahala, dia juga sama ada kita kerana Allah, keikhlasan kita pada Allah ataupun tidak. Jadi itu yang dikatakan innamal a'malu binniyat. Kemudian satu paragraf yang berikutlah, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan dapat apa yang dia niatkan. Maknanya kemungkinan yang dapat itu pahala, dia akan mendapat pahala dengan kadar niat dia. Kalau niat dia hanya untuk dirinya, pahala kecil. Kalau niatnya untuk orang lain, pahalanya lebih besar. Kalau niat dia untuk agama, pahalanya lebih besar. Maknanya setiap amalan itu walaupun kecil tapi niatnya besar juga akan dinilai
pahala ganjaran di sisi Allah berdasarkan niat yang kita lakukan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, niatnya dia sentiasa berharap supaya dia mampu untuk menyelamatkan umat Islam daripada api neraka atau umat manusia daripada api neraka. Maknanya dia punya impian adalah meneruskan cita-cita Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan nak bawa manusia ke seluruhnya kepada rahmat Allah, iaitu Islam. Jadi bagaimana? Mereka perlu disampaikan Islam pada mereka dengan dakwah, dengan tarbiyah, dengan menguasai kuasa politik. Melalui kuasa politik kita boleh merencanakan perkara-perkara yang baik untuk membawa manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penglibatan di dalam politik juga dengan tujuan untuk memperkasakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala akan diganjari dengan niat, dan dia akan mendapat pahala kebaikan yang dilakukan selepas itu. Jadi itu tentang wa innama likulli imri'in ma nawa. Satu aspek lagi ialah setiap orang akan dapat apa yang dia niatkan. Ini satu tajuk yang penting. Maknanya kalau kita niat dalam hidup ini hanya nak jadi seorang guru, insya-Allah kita dapat jadi guru. Kalau niat kita nak jadi pensyarah, insya-Allah satu hari ingin kita jadi pensyarah. Kalau niat kita adalah nak jadi usahawan, jutawan, billionaire yang membawa faedah kepada manusia, apa yang kita niatkan itu akan memandu diri kita berfikir ke arah apa yang kita niatkan. Kalau besar niat kita, besarlah cara fikir kita dan aktiviti kita. Jadi sebenarnya ilmu tentang meletakkan big dream atau dream big, salah satu cara untuk motivasi manusia untuk terus bekerja. Kerana matlamatnya jauh, apabila dia mencapai matlamat yang kecil, dia tidak akan terus rasa gembira dan berhenti kerana dia punya impian yang besar yang belum dicapai. Jadi sekiranya anda ingin berjaya, orang kata apa? Lihatlah, letaklah target ke bintang. Kalau tak sampai ke bintang, sampai ke bulan. Targetlah besar untuk hidup ini. Kalau tak sampai di matlamat yang jauh, kita akan mencapai matlamat yang terbaik juga di dalam niat kita. Tapi kalau kita niat kecil-kecil, maka kita akan selesa dengan niat tersebut dan kita tak akan ke mana-mana. Fikir-fikirkan, renung-renungkan, muhasabahlah apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.